Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang bersama saya, Zulkarnain Muhammad dari Zeris Technology. Okey, hari ini saya nak berkongsi seperti dijanjikan. Saya akan berkongsi tajuk mengenai jom kenali rahsia potensi diri. Okey, ini percubaan kali kedua. Tadi saya dah cuba, internet agak slow menyebabkan mungkin lain tersangkut. Okey, sekarang ni tolong share, like dan komen di sana. Komen adakah line saya okey, adakah suara saya clear, adakah gambar jelas. Sila komen di sana. Sekejap lagi kita akan mulakan. Kita akan kongsikan tajuk jom kenali rahsia potensi diri. Tajuk yang menarik. Biasa dalam seminar kalau kita share tajuk ni, tajuk yang membuatkan orang hilang mengantuk InsyaAllah. Jadi jom kenali rahsia potensi diri. Cek sekali lagi, adakah sound okey, adakah suara saya clear, adakah gambar jelas. Komen di sana. Okey, boleh kita mulakan. Okey tajuk hari ini walaupun setelah petang, tapi tajuk jom kenali rahsia potensi diri. Setiap orang ada potensi diri. Bila kita kenal potensi diri kita secara lebih dalam, insya-Allah kita akan lebih fokus kepada apa yang patut kita capai, apa yang patut kita lakukan. Contohnya dalam bisnes, apa kelebihan kita yang patut kita tekankan, yang patut kita fokus. Ramai orang dia salah fokus. Contohnya dia ingat dia berjiwa bos, jadi di tubuh syarikat apabila dia tak kenal potensi diri dia, menyebabkan sepatutnya dia lebih kepada marketing. Contohnya orang tu sepatutnya bercakap, berkomunikasi, dia lebih potensi kepada bercakap. Jadi bila dia jadi bos, dia jadi bos yang diktator, yang menekan pekerja, yang orang susah nak ikut. Tapi bila dia kenal potensi diri dia, dia ke depan sebagai pemasaran, terlibat dalam pemasaran. Okey, sila share supaya lebih ramai dapat manfaat dan supaya lebih ramai kenal potensi diri. Okey, cara kita nak kenal potensi diri kita ada banyak cara, tapi yang hari ini saya nak kongsi kaedah metafizik. Kaedah metafizik, kaedah penomboran menggunakan sistem penomboran Islam. Okey, sebenarnya metafizik adalah ilmu gaib, ilmu yang tidak nampak dengan mata kasar, ilmu yang ada tetapi wujud di sekeliling kita. Ilmu metafizik ini dia akan merungkaikan hikmah sesuatu perkara yang ada di alam ini. Contoh, berpasang-pasangan, dua berpasang-pasangan, 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi itu semua ada sebab. Berlaku sesuatu ada sebab. Nombor yang dijelaskan dalam Al-Quran ada sebab. Okey, metafizik biasanya dia dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu penomboran Islam, sistem warna, aura, nak kenal aura diri. Lepas tu kuasa minda. Dalam satu slot akan datang, saya akan share mengenai kuasa minda. Spiritual ni lebih kepada, kalau dalam Islam lebih kepada tasawuf diri. Okey, jadi hari ini kita memberi fokus kepada penomboran Islam dalam metafizik. Dalam penomboran Islam, ia berbeza dengan sistem penomboran daripada bangsa lain. Contoh macam Tionghoa.
Dalam Tionghoa, nombor 4 adalah berkaitan dengan kematian. Nombor 4 adalah berkaitan dengan kematian. Dalam Islam, ia berkait dengan ilmu dan perancangan. Sebentar lagi saya akan jelaskan kenapa 4 ini berkaitan dengan ilmu dan perancangan. Okey. Ini rahsia dalam permohonan Islam. Dia masih sama. Dia nomborkan daripada nombor 1 hingga nombor 9. Okey, sekejap lagi kita akan belajar macam mana kita nak kira. Adakah kita nombor 1, adakah kita nombor 2, hingga nombor 9. Mana satu kita punya nombor. Jadi nombor-nombor ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sebenarnya dah ada dalam Al-Quran. Bukan perkara yang baru. Okey. Kalau seseorang tu, maksud saya, penomboran Islam nombor 1 adalah berkaitan dengan permulaan. 1 berkaitan dengan permulaan. Nampaknya internet connection unstable. Dah dapat warning kat sana, unstable. Tapi tak apa, saya teruskan. Kita ada rakaman. Jika ada masalah dengan internet, tengok dekat YouTube nanti. Saya akan share dekat YouTube. Saya akan share yang dah rakaman dia. Okey, nombor 1 tadi adalah permulaan. Nombor 1 adalah permulaan. Berkaitan dengan tunggal, kepimpinan, khalifah, tuan. Satu ini berkait dengan pemimpin ataupun permulaan. Nombor 1. Kalau nombor 2 berkaitan dengan berpasangan, perpasangan. Okey. Maaf Dengarkan ada muzik tadi Okey, boleh teruskan. Okey, yang kedua, nombor 2 berkaitan dengan berpasangan. Kejadian alam Kejadian alam ini ada berpasang-pasangan. Contoh, lelaki dan wanita. Haiwan-haiwan pun berpasangan, jadikan berpasangan. Benda yang kita reka pun dia berkaitan dengan berpasang-pasangan juga. Contoh macam sudu dan garpu. Contoh. Ada banyak lagi Contoh, biasanya akan ada jantina. Pasangan biasa dikaitkan dengan jantina kan. Jantina lelaki dan perempuan kan. Ataupun kalau haiwan, jantan dan betina, berpasang-pasangan. Dan kejadian seperti bumi dan langit. Bumi pasangan dia langit. Dan lambang air. Lambang air dalam kimia biasa dilambangkan H2O. 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 2 itu maksudnya pasang. Berpasang-pasangan kan. Jadi H2O. Dan gabungan oksigen dan hidrogen kan. Okey, kalau 3 berkaitan dengan pergerakan dan pengulangan. Pergerakan dan pengulangan. Contoh, 3 kali wuduk. 3 kali wuduk. Ulang-ulang yang kita ulang 3 kali. Dan pergerakan, kita bergerak basuh tangan daripada ujung ke atas kan. 3 kali wuduk. Tasbih 33 kali kan. Tahmid 33 kali pengulangan kan. Takbir Allahu Akbar 33 kali dan sebagainya. Ia berkaitan dengan pergerakan, maksudnya aktif lah, pergerakan aktif dan pengulangan berulang-ulang. 4 berkait dengan ilmu pengetahuan. 4 berkait dengan ilmu pengetahuan. Contoh 4 kitab, 4 mazhab. Ia berkaitan dengan ilmu. Dan 4 mazhab masih kekal hingga ke hari ini 4 kitab pun masih kekal lagi hingga ke hari ini Kalau 5 berkaitan dengan
perubahan. 5 berkaitan dengan perubahan. Diambil daripada 5. 5 contoh 5 rukun Islam kan. 5 rukun Islam yang merubah seseorang daripada kafir menjadi Islam. Mana berubah perubahan 5. Kalau 6 berkaitan dengan keduniaan. Kerana apa? Kerana dunia ini diciptakan selama 6 hari. 6 hari Allah sebut dalam Quran kan. Okey, 7 berkaitan dengan kerohanian dan manusia. Kerana ada, kalau manusia ada 7 martabat nafsu. Ada 70 bidadari Allah sebut 70 bidadari dan 124 orang nabi. Kenapa 124? 124 adalah bila dicampurkan nombor tu menjadi 7. 1 campur 2 campur 4 jadi 7. Jadi 7 berkaitan dengan kerohanian dan manusia. Okey. 8 berkaitan dengan tanggungjawab. Berdasarkan 8 malaikat yang memikul arasy Allah. 9 berkaitan dengan kejayaan. Iaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ya, 99 kan. 9 adalah berkaitan dengan kejayaan. Okey, setiap nombor ada getaran dia. Setiap nombor ada getaran. Contoh macam tarikh lahir. Tarikh lahir, hari ni saya akan share mengenai tarikh lahir. Tarikh lahir ada getaran dia. Setiap perkara ada getaran dia kan. Tapi yang berkait dengan nombor ada getaran dia. Tarikh lahir kita ada getaran dia. Kita akan cek berapa getaran kita skala 1 hingga 9 tadi kan. Okey, lepas tu nombor kereta pun ada getaran dia. Nombor telefon, nombor rumah, nombor kad pengenalan. Ini contoh macam tarikh lahir. Tarikh lahir bila kita dilahirkan, dia tak akan berubah sampai kita meninggal kan. Jadi 1 hingga 9 akan kekal nombor kita. Mana satu nombor kita, kejap lagi kita akan belajar macam mana cara untuk kira kan. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu dulu sebenarnya saya buat slide. Saya ingat nak guna whiteboard tapi memandangkan network tak berapa okey, saya tak dapat sambungkan Saya cuba sambungkan daripada laptop tapi tak dapat Line memang agak teruk line sekarang Tapi tak boleh buat itu, tak boleh buat apa, nak ubah tak boleh. Jadi saya kena teruskan. Saya dah janji pukul 2 petang saya akan buat live mengenai jom kenali rahsia potensi diri. Jadi saya teruskan. Okey, boleh kita sambung. Okey setiap nombor ada getaran dia. Ada getaran. Tarikh lahir kita kena kira, kena tahu berapa nombor asas kita untuk tarikh lahir kita. Okey. Konsep asas penoboran ini, konsep asas dia macam tadi 1 hingga 9 Jadi sesiapa yang bernombor asas 1 berkait dengan ketua, pemimpin, sendiri, buat kerja sendiri tulen, original dominan maksudnya lebih kuat kan. Kalau 2 berkait dengan kekuatan suara dan pendamai, pasangan, berpasang-pasangan. 3 berkait dengan tadi kan pergerakan kan, aktif, bersemangat, teliti. Ini 3. Kalau 4 berkait dengan ilmu. Tadi dalam penoboran Islam tadi kita dah bincang tadi, 4 adalah berkait dengan ilmu. Tapi kalau dalam Tionghoa 4 berkaitan dengan kematian kan. Dalam Islam 4 adalah berkaitan dengan ilmu, perancangan dan konservatif. Okey, 5 berkait dengan pencarian, perubahan, perintis sesuatu miliki banyak peluang. Nombor 5 biasa ada banyak peluang 6 berkait dengan wang, duit berkait dengan kemewahan, berkait dengan cita rasa, romantis
7. Berkait dengan pengaruh. Pengaruh, popular, kawan, penyokong, keluarga, intelektual. 7. Okey. 8. 8 berkait dengan tanggungjawab dan dibebani. 8 dibebani, maksudnya dia macam nombor 8 juga. Dia berkisar di nombor mana pergi atas, turun, bawah, balik, putar. Itu nombor 8. Dia dibebani tanggungjawab biasanya. Dia ada tekanan. Okay, nampaknya ramai tak dapat notification dari live yang saya buat ni. Jadi tak apa. Ada yang personal message saya tadi, dia kata dia tak dapat notification. Saya tak pasti kenapa tak dapat notification. Tak apa, mungkin tajuk ni tak sesuai untuk ditayang dekat Facebook. Tapi tak apa, akan datang kita akan share dekat tempat lain. Okey. Apapun saya teruskan sehingga selesai. Okey. 8 tadi berkait dengan tanggungjawab, dibebani, tekanan, penyelesai. Tolong dia membantu selesaikan masalah orang. 8. Kalau 9 berkait dengan kejayaan mudah, dia boleh capai dengan kejayaan yang mudah. Asset berkait dengan glamour, popular kan. Okey. Macam mana cara untuk kira? Macam mana cara untuk kira tarikh lahir? Ini rahsia apabila kita tak tahu. Bila kita dah tahu, dia bukan lagi rahsia. Okey, macam mana cara untuk kira? Kita dapatkan nombor asas dulu. Nombor asas diri dulu. Akan datang saya akan share lebih banyak, lebih detail. Hari ni kita kira berapa nombor asas diri kita. Berapa nombor asas kita. Okey. Kalau nombor tu ada 2, tarikh lahir kita ambil semua. Kita ambil daripada tarikh lahir penuh kita. Contoh kita ambil tarikh lahir Dr. Mahathir. Contoh ni. Contoh mana? Dah hilang. Sekejap saya cek balik. Salah pangkah. Okey, kita sambung balik. Caranya mudah saja. Cara yang kita akan kira, kita ambil contoh. Kita ambil contoh Dr. Mahathir. Dr. Mahathir Mohamad. Dia lahir pada 10 hari bulan 7 1925. 10 bulan 7 1925. Caranya mudah saja. Kita hanya kira campurkan semua nombor. Contoh kita campurkan nombor yang hari dulu. Hari untuk 10 hari bulan. 10 hari bulan 1 campur 0 maksudnya 1. 1 campur 0 1. Okey, ingat 1. Dan bulan dia adalah bulan 7. 0 campur 7 dia jadi 7. Okey, 0 campur 7 jadi 7. Jadi 7. Okey, kemudian 9 campur 1. Okay, mana-mana nombor yang dia masih keluar lagi 2 angka. Contoh 9 campur 1 akan jadi 10 kan. Akan jadi 10. Jadi 9 campur 1 10. Kita campur lagi supaya dia jadi tunggal. Jadi 1. 9 campur 1 jadi 10. 1 campur 0 jadi 1.
Okey. Jadi situ adalah 9 + 1 adalah jawapan dia adalah berapa tadi? 1. 5 campur 2 2 campur 5 25 sampai 25 ni kan. 25. Jadi 2 campur 5 adalah 7. Okey, campur ke semua nombor ni. Kita campur, nak campur direct terus boleh ambil kalkulator tekan 1 campur 0 campur 0 campur 7 campur 1 campur 9 campur 2 campur 5 pun boleh. Nak campur 2 2 2 2 pun boleh. 1 campur 0 0 campur 7 1 campur 9 2 campur 5 pun boleh. Jawapan dia tetap sama. Okay, jadi bila kita campur ke semua nombor ni akan keluar angka asas 7. Ini adalah angka asas Dr. Mahathir. 7 Okay, kita tengok balik 7 tu apa. 7 berkait dengan pengaruh. Berkait dengan popular. Kita tengok dia adalah orang yang berpengaruh. 7 kan berkait dengan pengaruh kan? Pengaruh di seluruh dunia. Siapa yang tak kenal Mahathir Mohamad Dr. Mahathir Mohamad? Ini bukan soal politik. Ini dia punya potensi diri dia. Dan popular sama juga. Dia masih dikenali sehingga ke hari ini. Biasa orang sebut KLCC, orang akan sebut Dr. Mahathir. Betul? 7 juga berkait dengan kawan. Dia suka berkawan. Tetapi dia pilih kawan. Dia tak kawan semua orang. Dia pilih kawan. Penyokong. 7 juga adalah penyokong. Dan dia berkait dengan keluarga. 7 juga berkait dengan intellectual. Biasanya orang yang nombor 7 ni orang yang cerdik. Orang lain nombor pun ada juga yang cerdik. Tapi yang 7 ni biasa berkait dengan penyokong, keluarga dan intellectual. Okey. Setakat ni okey 1 hingga 7. Okey, sekarang kira tarikh lahir anda. Masing-masing kira dan komen. Okey, saya live dalam lebih kurang dalam 20 minit 22 minit 40 saat. Jadi saya tak pasti adakah sound saya okey, adakah anda dapat notification, adakah line saya stable ke tak, saya tak pasti. Tapi kerap di sana keluar unstable. Walau macam mana sekalipun, saya tetap akan teruskan. Dan saya akan ulang di lain masa. Saya akan ulang dalam tempat lain. Mungkin bukan dekat Facebook, mungkin dekat Zoom ataupun mana-mana platform yang saya rasa sesuai. Okey. Saya tak dapat tunjuk slide ini. Kalau dalam slide kita boleh kira, saya boleh tunjuk macam mana kita nak kira. Selepas kita ada nombor asas, kita kena tahu juga nombor kewangan kita, kod kewangan kita. Kod asas ni kekal. Dan kita macam mana kita nak tahu kita punya lebih detail. Adakah kita ni cermin kita adakah sama? Itu kena tengok slide. Tengok ataupun tengok whiteboard yang saya tunjuk. Akan datang saya tunjuk. Saya akan cuba untuk live menggunakan whiteboard ataupun slide. Okey, siapa dekat sini nombor asas 1? Nombor asas 1. Siapa nombor asas 1? Saya nak cerita ni. Ataupun saya keluar dulu, saya masuk balik kemudian. Saya keluar sekejap. Kita rest sekejap.